Okey, 11.30 dah. Kita pergi kepada hadis yang kita nak baca ni lah. So hari ni ada 40. Kita akan baca hadis nombor 14 yang mana oren ni. So yang hijau ni kita dah baca, yang biru ni belum lagi. Yang awal 3 belum. So insyaAllah minggu depan kita akan baca yang lain dululah. Dan last kita akan baca 3 last ni. So kita dah baca dalam 37 hadis, 88% dah, tak banyak dah. Sekarang bulan November, bulan Februari kan. InsyaAllah dalam sebulan dua ni kita akan habislah. Okey, kita pergi pada hadis 14. Larangan tumpahkan darah Muslim, ataupun tajuk lain dia kehormatan darah seorang Muslim lah, sebab dalam ni ada dua lah, tengok pada angle yang negatif dan tengok pada angle yang positif kan. Sebagai terjemahan hadis dia daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahawa tidak ada ilah selain Allah dan bahawa saya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah kecuali dengan 3 sebab. Nabi kata kat atas ni tak boleh bunuhlah, tidak halal darah seorang Muslim. Bismillah. So boleh, maknanya dalam Nabi nak sebut yang atas tu boleh bunuhlah, maknanya hukum hudud jatuh kepada 3 sebab ni. Pertama, duda janda, yakni orang yang telah pernah menikah. Tak sebenarnya duda janda lah, orang yang sedang ada isteri pun sama termasuk dalam ni. Konsep dia mana-mana orang pernah kahwin dan berzina. Maknanya hukum dia bunuh. Nombor 2, membunuh orang lain dengan sengaja. Ini qisas kan. Nombor 3, meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah. Ini murtad. Ada tiga Muslim yang pemimpin kena bunuh, kena ada hukum hudud ke atas mereka daripada hadis ni. Okey. Kalau tengok pada summary yang saya tulis ni, satu, bila ada 3 ni maknanya majoriti tak bunuh, maknanya terhormatnya darah seorang Muslim. Tak boleh bunuh, maknanya kalau lah orang tu buat rompak ke apa kan, dia tak boleh bunuh. Hukum tu tidak bunuh. Hukum tu penjara lah, ataupun adalah hukum-hukum dalam hudud lah, hukum dalam agama kita. Macam tu maksud dia. Kedua, hukum bunuh oleh penguasa kepada Muslim hanya kepada 3 kes. Pertama, orang yang pernah berkahwin tapi berzina. Ini hukum rejam lah. Sebab nota kaki ni dikenakan hukum rejam jika terbukti dengan 4 saksi atau ia mengakuinya sendiri. So dalam kini payahlah, 4 saksi ni payah. Sebab agama pun larang orang mengintai-ngintai lah. Kalau kita tengok ada hadis, saya baru ingat lah, saya dulu nak bawa hadis ni, tapi saya baru ingat sekarang, saya tak ambil hadis tu. Hadis akhir zaman Nabi sebut manusia berzina terang-terangan. Hadis akhir zaman Nabi sebut antara tanda akhir zaman manusia berzina terang-terangan. Maknanya pergi dekat mungkin pergi ke taman jumpa orang berzina. Masa tu kalau tengok sini, kalau dah jadi macam tu masyarakat, maknanya hukum agama ni, maknanya agama ni orang tak tengok sangat lah, orang maknanya agama dah hilang lah sepatutnya kan. Cuma dalam kes ni, daripada hadis Nabi yang saya baca ni, semua kes yang Nabi ni, semua kes ni. Semua sahabat-sahabat, dia mengaku. Dia tak ada kes yang ada 4 saksi ni. Ke ada? Kalau saya tak silap lah, mungkin ada. Tapi yang kena hukum hudud ni semua kat sini, semua mengaku. Cuma payahlah nak ceritanya orang, bila orang ada hukum rejam ni, nak cari 4 saksi memang payah betul. Kecuali orang yang 4 orang ni dia pergi mengintai. Sebab manusia hari ni kan, kalau tengok dalam berita kan, orang tu kena tangkap basah kan. Orang tu pergi mengintai lah, orang yang tangkap basah tu dia memang tugasan dia untuk mengintai orang. Pergi ke hotel-hotel, kutuk-kutuk pintu kan. Jadi payah, kalau mengintai pun dia tak tengok. Dia takkan nampak sebab dia kena ketuk semua kan, dia kena ni. Kecuali lah rumah zaman dulu kan yang nampak papan, tapi apa hal nak mengintai orang kan. Jadi kita pelik lah. Cuma nak cerita poin dia pertama ni, jadi hukum ni payah. Cuma dalam konteks hadis, ada yang mengaku sendirilah. So orang yang berkahwin tapi dia berzina, hukumnya rejam. Antara sebab kenapa satu Islam ni nak jaga hukum lah, nombor 2 nak jaga zuriat. Sebab orang yang dah kahwin dan bila berzina, orang tu katalah dia melahirkan anak, jadi masalah dalam zuriat, dalam keturunan orang Islam lah. Nombor 3 yang paling tinggi sepatutnya diletak prioriti pertama. Yang ketiga adalah orang yang dah berkahwin ni sebenarnya dia dah ada saluran yang halal untuk dia bersama dengan isteri dia. Tapi bila dia buat berzina dengan orang lain,
menunjukkan dia sedang betul-betul direct lawanlah hukum Allah ni sepatutnya. Tak boleh macam itulah. Ha. Dan orang yang belum belah kahwin ada hukum dia sendiri. Dia kena rotan dia ataupun dia kena ada hukum dia lah 100 kali kena rotan macam itulah. Nombor 2, bunuh orang lain dengan sengaja. Yang ni yang hukum qisas tu kan, hukum qisas. Kalau dibunuh ada hukumnya ni, kena bunuh jugalah, kecuali ada pengampunan daripada wali. Bukan wali lah, daripada pihak yang dibunuh. Dan juga ada hukum, ada pampasan duit lah macam tu. Nombor 3, orang murtad. So daripada hadis ni, kenapa dia besar dalam agama? Satu, Imam Nawawi letak dalam hadis ni, nak ceritanya pertamanya, darah Muslim ni sangat terjaga. Saya tunjuk kat sini lah, daripada kita dah ambil hadis-hadis lain lah, nak backup, nak bagi hadis-hadis lain untuk support apa yang Imam Nawawi letak ni. Pertamanya, terhormatnya darah Muslim ni, tengok pada hadis Nabi yang lain, Nabi kata, daripada Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa membunuh seorang mukmin lebih besar daripada hancurnya dunia. Hadis ni hadis yang sahih. Maksud maknanya darah Muslim mukmin ni sangat besar. Maknanya dosa dia, kalau hancur dunia ni lebih rendah dosa dia daripada bunuh seorang Muslim. Nah, ceritanya kita tak boleh bunuh orang lah. Kecuali 3 tadi. Maknanya jangan sekali-kali ada niat dalam kepala ataupun macam-macam lah, nak bunuh diri sendiri ke apa kan, sedikit dah stres sangat nak bunuh diri sendiri, jangan sekali-kali terlintas. Macam tu lah maksud dia. Sebab dosa ni sangat-sangat besar. Nombor 2, hadis yang sahih, bahkan ini bukan hadis lah, dia ambil maksud dia saja, bahkan darah seorang Muslim lebih mulia dari Kaabah. Hadis-hadis yang sebut tentang orang Muslim tu darah dia lebih mulia daripada Kaabah. Dan Kaabah ni kan kita pergi umrah, kita pergi buat haji, memang kita sanjung kan. Sebenarnya darah Muslim tu lagi besar. Dan hadis tu saya rasa, hadis tu cerita tentang runtuhnya Kaabah, kecil lah berbanding daripada kalau orang Muslim terbunuh. So kita kena jaga, maknanya kita sendiri, darah kita adalah darah yang sangat-sangat mahal lah, maksudnya tak boleh bunuh. Kecuali kesalahan yang 3 tadi nak cerita, first thing nak cerita yang tu. Nombor 2, orang yang berkahwin pernah berzina ni panjang sikit, ada hadis sedikit saya baca. Ini ayat Quran tau yang telah dimansuhkan. Dalam Quran ni kalau kita baca, kalau kita belajar ilmu Al-Quran ni ada ayat-ayat yang dimansuhkan. Ada ayat yang memang dikekalkan lah. So ni antara ayat yang dimansuhkan. Dan seorang lelaki tua dan seorang perempuan yang tua, maksudnya adalah yang sudah pernah bernikah. Kalau keduanya berzina, maka rejamlah keduanya. Sebagai hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini ayat Quran yang asalnya ada, tapi dah dimansuhkan lah. Ini adalah satu ayat Quran, pernah Al-Quran, dah dimasukkan. So ayat ni adalah asalnya menjadi hukum kepada rejam. Cuma bila dimasukkan adalah perdebatan antara ulama. Dia kata bila ayat ni dah dimasukkan, hukum rejam dah tak valid. Sebenarnya tak, masih lagi valid. Kalau tengok pada hadis Sayyidina Umar ni, kita baca hadis dulu, saya tunjuk yang jarak masa, aliran masa bawah ni. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah melaksanakan hukuman rejam pada zaman baginda. Dan kami meneruskan hukuman ini selepas Nabi wafat. Kerana bimbang apabila zaman terus berlalu dan akan ada manusia yang berkata, kami tidak mendapati hukuman rejam dalam Al-Quran. Lalu mereka sesat kerana mereka meninggalkan kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada riwayat Muslim, hadis sahih lah. So pada zaman Sayyidina Umar sebut ni. Sayyidina Umar sebut sebab dia memang tahu ada ayat Quran yang dimansuhkan, yang tak ada dalam mushaf kita hari ni, dah tak ada dah. Dan orang kalau tak ada, dia tak ambil lah. Tetapi Sayyidina Umar kata memang ada, hukuman ni masih lagi kekal, macam tu. Diriwayatkan oleh Bukhari, dia menyebut sesungguhnya Sayyidina Ali telah merejam seorang wanita. Beliau menjalankan hukuman sebat pada hari Khamis dan merejamnya pada hari Jumaat. Ketika melaksanakan hukuman tersebut, Sayyidina Ali melaungkan, sesungguhnya saya menjalankan hukuman sebat dan rejam ini adalah berpandukan kitab Allah dan sunnah Rasul. Di riwayat Bukhari. So kena ingatlah, ini adalah Khulafa' Ar-Rasyidin kan, yang 4 Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin tu. Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin yang Nabi sebut tentang sunnah dia. Ikuti hadis yang sahih yang lain, Nabi katakan, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Mereka ni adalah Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar adalah Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin yang diberi petunjuk. Kalau tengok pada sini garis masa ni kan, katalah ayat Quran ni dimansuhkan pada zaman hujung-hujung Nabi sebelum Nabi meninggal kan. Taklah kat sini. Tetapi sahabat buat hukum ni. Maknanya
hukum ni masih ada, hukum ni kekal ada, cuma ayat ni dimasukkan. Dan saya dengar daripada ustaz salah, dia dia syarah, dia kata kenapa Allah, antara sebab lah, tapi kita pun tak sure kenapa Allah masukkan ayat ni. Tapi antara sebab daripada tafsiran ulama, dia kata sebab kalaulah ada ayat ni, dia kata macam menghina orang dah kahwin pula kat sini. Macam kalaulah, sebab kita tak faham bahasa Arab kan, katalah orang yang faham bahasa Arab baca, dia kata macam menghina pula, dah kahwin zina pula tu kan. Macam so Allah, dia kata antara sebab tu Allah masukkan ayat ni lah, dan letak dalam hadis. Supaya benda ni, hukumnya masih kekal, tetapi dalam Quran tak ada lah. Okey, saya ingat clear yang tu, sebab nanti kalau kita baca dalam pergi, ada lagi ni, ada beberapa contoh lain kita akan baca. Cuma nak ceritanya, hukum ni masih kekal lah. Kalau kita pergi kepada perbincangan-perbincangan ilmuwan lah, banyak berlaku khilaf lah, dia orang bincang pasal ni. So ada yang kata tak perlu, ada yang kata perlu. Nombor dua, ada orang akan argue yang kata hukum rejam ni sangat zalim. Kan kita ini stone, baling batu kan pada orang ni kan. Baling batu sehingga dia meninggal kan. Sangat zalim lah. Sangat zalim lah kalau tengok pada hukum tu. Tapi ini adalah hukum yang Allah tetapkan. Kita kena ingatlah, hukuman Allah, contohnya macam contoh orang Yahudi, Nabi kata, yang saya sebut 2 minggu lepas kan, yang Allah larang mereka bekerja pada hari Sabtu. So ada syariat-syariat Allah ni Allah letak supaya untuk kita taat. Dan kalau tengok pada atas ni yang saya sebut awal tadi kan, kalau tengok pada yang 4 saksi ni, saya ingat mustahil lah atas dunia ni orang cari 4 saksi untuk tengok, sebab orang 4 saksi ni dia kena tengok secara eksplisit tu benda tu berlaku. Dia kena tengok betul-betul berlaku depan mata dia macam tu. Sangat susah, kecuali zaman bila agama dah tak ada nanti kan. Orang berzina merata-rata macam kat US. Itu pun orang berzina merata-rata kat US kan, masyarakat dia memang terima budak-budak tak berzina, tak berzina lagi, macam seolah dia tanya dah ada date, dah tidur semua kan, dengan tak kahwin pun tak apa. Lepas tu dengan bangganya dia cerita apa, dah engage, ada anak dengan bangganya kan, tapi tak kahwin lagi kan, dengan bangga. Tapi nak cerita tengok 4 saksi, tengok orang tu berzina depan mata dia, belum berlaku lagi. Dan sangat susah lah, cuma orang bercerita je. Cuma daripada bukti ni memang payah, kecuali yang ada kes ni adalah kes dia mengaku diri sendiri. Macam mana? Okey. Okey, so nak bagi tahu yang hukum ni memang nampak ganas sikit, cuma memang ini adalah apa yang disyariatkan kepada kita. Dan juga tendensi untuk berlaku untuk cari 4 saksi ni sangat susah, dan juga ada implikasi kepada saksi ni kalau dia tiba-tiba dia tipu ataupun tak terbukti. Dalam hukum ni sangat berat tau, kena saksi ni yang kena hukum balik kalau lah benda tu tak betul. Okey, boleh faham ya ni? Kita pergi kepada hadis ni daripada Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai. Ia berkata, ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah SAW sedangkan ia dalam keadaan hamil kerana zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapat hukuman rejam." Wanita ni faham, sahabat ni faham. Dan dia kalau tengok sini, dia menyesal lah kan daripada dosa dia. "Laksanakanlah hukuman had ke atasku." Nabi SAW lantas memanggil wali wanita tersebut, lalu beliau berkata pada walinya, "Berbuat baiklah pada wanita ini, dan bila telah melahirkan kandungannya, maka datanglah kepadaku dengan bawa dirinya." Wanita tersebut menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu beliau memanggil wanita tersebut, lalu diikat pakaian dengan erat agar tidak terbuka auratnya ketika menjalankan hukuman rejam. Kemudian saat itu diperintahkan untuk laksanakan hukuman rejam. Wanita itu meninggal dunia, lalu melantas beliau menyolatkannya. Ketika itu Umar berkomentar, dia komen lah, dan Umar berkata pada Nabi SAW, "Engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berzina." Beliau bersabda, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibahagi kepada 70 orang penduduk Madinah, maka ia boleh mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat itu lebih baik daripada seorang mengembalikan jiwanya kerana Allah Ta'ala? Hadis riwayat Muslim. So hadis ni nak ceritanya, wanita ni dia menyesal kepada Allah, dan dia faham hukum rejam tu. Dia nak supaya Nabi ni ambil hukum had ke atas dia. Hukum hudud tadilah ke atas dia. Nabi suruh wanita tu balik, biar dia dah salin semua kan, dah tak ada dah anak dia tu dalam perutnya, lepas tu dia rejam. Cuma nak tunjuk kat sini daripada hadis ni lah,
daripada maksud ni lah. Sebab Allah Ta'ala ni dia kena rekod jugalah benda ni berlaku kan. Kalau tidak tak adalah contoh ni, contoh daripada sahabat. Zaman sahabat pun ada yang orang berzina lah. Maknanya berzina, dia dah berkahwin ataupun dia dah janda tapi dia berzina lagi. Kita tengok Nabi ambil hukum. Cuma dalam kes ni bukan kes yang 4 saksi lah. Kes ni adalah kes orang ni datang mengaku kan. Tengok hadis nombor 2. Kita baca hadis ni sebab dalam hadis ni ada banyak pengajaran lah kita boleh ambil. Dan satu lagi kita nak biar orang tengok ni yang zina ni hukum dia teruk. Dan Al-Quran sebut kan, wala taqrabuz zina kan, janganlah dekati zina. Zina tu jangan dekat langsung. Biarlah kita ni faham tentang hukuman yang sangat teruk bila orang berzina. Zina ni yang macam sekejap. Macam benda-benda yang mendekati zina ni seperti macam kita melihat wanita, aurat wanita kan, dan agama sarankan kita untuk tunduk pandangan kan. Benda-benda tu semua yang mendekati zina. Kalau boleh kita jauhkanlah, cuba sedaya upayalah kan. Sebab kalau kita berzina, benda ni sangat beratlah, sangat teruk daripada hukuman hudud Islam yang Islam dah gariskan. Hadis nombor 2 daripada Ma'iz bin Malik. Dahulu Ma'iz bin Malik adalah seorang yatim piatu di bawah asuhan bapakku. Lalu dia menzina, dia berzina dengan seorang budak dari suku itu. Maka bapakku berkata padanya, pergilah kepada Rasulullah SAW. Lalu beritahukan kepada beliau apa yang telah engkau lakukan. Semoga beliau memohonkan ampun untukmu. Bapakku mendaki hal itu kerana berharap agar Ma'iz mendapat solution lah. Maka Ma'iz mendatangi beliau dan berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya saya telah berzina, maka tegakkanlah kitab Allah ke atasku. Lalu beliau berpaling, Nabi macam tak nak dengar lah. Kemudian Ma'iz mengulangi dan berkata, Nabi macam dengar, buat tak tahu je lah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina, maka tegakkanlah kitab Allah ke atasku. Maka beliau berpaling lagi. Ma'iz beritahu lagi. Nabi jauhkan diri daripada dia. Nabi macam pergi tempat lain lah, buat hal sendirilah, tak payahlah beritahu dia. Macam itulah maksud dia. Kemudian Ma'iz mengulangi dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina, maka tegakkanlah kitab Allah ke atasku. Sampai dia mengulangi 4 kali. 4 kali dia beritahu. Nabi buat tak tahu, Nabi lari-lari pada dia. Nabi tak nak dengar. Sebab Nabi ni adalah pemimpin kan. Kalau dah masuk kes, dia kena buat hukuman lah. Kalau boleh, seolah-olah macam pergilah taubat kan. Pergilah taubat kepada Allah, taubat nasuh lah. Jangan beritahu kepada pemimpin. Sebab dia ni kan, moga Allah ampunlah dosa dia. Rasulullah SAW bersabda, engkau telah mengatakan 4 kali. Nabi macam, okeylah dah 4 kali lah. Lalu dengan siapa? Dia menjawab dengan orang tu lah, si Fulanah, disebut nama dia lah. Lalu beliau bersabda, apakah engkau berbaringannya? Nabi masih lagi tanya benda-benda yang macam, Nabi kata harapannya tak masuk, tak perlulah Nabi buat hukum hud ni, hukum had ni kan, hukum hudud ni. Tak perlulah rejam. Ia menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, apakah engkau menyentuh kulitnya? Dia menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, apakah engkau bersubuh dengannya? Dia jawab, ya. Maka beliau memerintahkan untuk rejam. Kemudian dia bawa keluar ke harah. Tak kali dia rejam, lalu merasakan lemparan batu, dia berkeluh kesah, lalu dia keluar dan berlari. Maka Abdullah bin Unais menyusulnya, sedangkan sahabat-sahabatnya dia ikut dia, sahabat telah lelah, penat dah. Kemudian Abdullah mengambil tulang betis unta lalu melemparkannya sehingga dia membunuhnya. Lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kepada beliau. Maka beliau bersabda, tidakkah kamu membiarkannya kemungkinan dia bertaubat lalu Allah menerima taubatnya? Hadis ni ada yang sahih. So Nabi ni kalau ikut persyarah ustaz saya kata macam orang tu dah macam dah sakit sangat kan. So tak perlulah baling sampai mati, macam itulah, lebih kurang lah. Tapi sahabat ni baling sampai mati jugalah. Cuma nak sebut kat sini, daripada hadis ni, dua-dua kes ni adalah kes yang orang bawa kepada Nabi. Bukannya ada saksi tengok, tak. Satu lagi dalam kes ni, kalaulah kita buat, ialah manusia ni buat kesilapan, kalaulah ada kes macam ni, bertaubat kepada Allah. Sebab kalau boleh, tengok hukum ni memang sangat-sangat rejam kan, kat Malaysia pun tak adalah. Tak perlu cerita kat orang pun sepatutnya. Kalau tengok pada Nabi ni kan, Nabi larikan diri, tak nak dengar pun. Jangan cerita kat orang pun. Benda-benda yang maksiat kita buat ni, maksiat yang personal ni, kita minta ampun dengan Allah. Tapi kalau dah ada hukuman, ataupun kena hukum daripada kerajaan, dan kena sabit hukum lah. Tapi kalau maksiat yang peribadi ni, kita minta ampun dengan Allah, dan minta taubat nasuh, dan kita tak ulang lah macam tu. Kita minta keampunan dengan Allah. Ada hukum ni, maka kena hukum rejam. Okey, lagi ada 9 minit lagi. Pandangan yang sama dinyatakan oleh Imam Nawawi dari Sahih Muslim. Dia menjelaskan bahawa para ulama telah sepakat ijma' bahawa hukuman rejam tidak dilakukan melainkan atas mereka yang berzina dan sudah berkahwin.
Nombor 2 ni yang belum kahwin lagi. Seorang wanita berzina, surah An-Nur ni, seorang wanita yang berzina dan seorang lelaki yang berzina, hendaklah kalian tumbuk, cambuk, pukul. Masing-masing dari mereka 10 pukulan. So hukuman ni berbezalah orang yang berkahwin dan yang belum berkahwin. Okey, nombor 2, lain laju ni, bunuh orang dengan sengaja. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah kami putuskan di dalamnya, yakni Taurat, untuk orang Yahudi bahawasanya jiwa itu dengan jiwa. Maknanya kalau orang tu bunuh, balasannya juga bunuh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian untuk melakukan qisas pada mereka yang sudah meninggal. Maknanya kalau orang tu bunuh, hukumnya bunuh lah. Qisas ni hukumnya bunuh, dah bunuh. Adapun kalau ahli warisnya memaafkannya, maka hukumannya berpindah dari qisas menjadi bayar diat. Diat ni bayar sebahagian, ada duit lah, sebahagian duit kepada orangnya tu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian, dan wahai orang yang berakal, agar kalian bertakwa. So Allah bagi tahu ada sebab kenapa bunuh, balasannya bunuh, sebab ada pengejaran ataupun ada kehidupan. Sebab kalau dia biarkan orang yang membunuh orang tu hidup, sebab dia bunuh dengan sengaja kan, dia boleh bunuh orang lain pun. Boleh bunuh orang lain. Sebab tu nyawa orang lain tu yang belum lagi dia bunuh tu terhormat lah, dia tak boleh bunuh nyawa orang lain. Kalau kita biar orang yang bunuh orang sewarna-warnanya berkeliaran di kalangan kita, tak boleh. Okey, nombor 3, murtad. Ada 7 minit lagi, insya-Allah sempatlah. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mengganti agamanya, maka hendaklah kalian bunuh dia. Maknanya pemimpin boleh jatuhkan hukuman bunuh. Ataupun pemimpin kena jatuhkan hukuman bunuh. Mengapa dihukum mati? Satu hal yang perlu diberi garis penekanan, hukuman bunuh untuk orang yang murtad. 100% berdasarkan keputusan daripada Nabi SAW. Dan keputusan beliau jelas merupakan wahyu Allah. Kita tengok kat sini kan, orang banyak argue kan, teruk agama kita ni kan, sebab bila orang tu murtad, kena bunuh, zalim lah semua. Tapi kita kena ingatlah, ini adalah uh, apa ni, keputusan daripada Nabi SAW. Hukum Allah yang kita kena akur lah. Kita tak maulah keluar daripada agama kalau boleh. Tapi ini agama, orang yang keluar daripada agama ni orang yang, ini pengertian murtad lah, orang yang jelas tunjuk yang dia keluar, yang zahirkan dia memang keluar daripada agama. Dia bukannya orang yang buat syirik tu. Orang yang buat syirik tu tak. Orang buat syirik tu dia tak mengaku pun dia syirik. Kan kita yang dakwah untuk beritahu, ni syirik, ni syirik, dia tak mengaku pun. Ini kes lain, ni kes yang memang dia cerita yang dia ni murtad. Dan pengalaman saya pernah saya jumpa lah orang Islam kita murtad. Pernah ada pun, dan seorang sahabat saya ni memang suruh saya tegur lah orang tu, tapi saya tak berani. Saya tengok dalam Facebook dia, saya pun jadi takut. Saya tak berani. Saya ada share dengan rakan-rakan lain lah. Cuma adalah pengalaman orang Melayu yang murtad pun ada. Sekaligus hukum hudud memang bunuh. Ini maksud dia boleh baca lah. So dalam fatwa ni, orang yang telah menegaskan diri keluar dari Islam ni, saya nak cerita tadilah yang dia kena zahirkan secara umum yang dia ni memang murtad lah. Dia telah mengumumkan dia yang murtad dan menjadi maka ia menjadi anggota tubuh yang rosak. Orang yang tak umum ni kita tak boleh hukum lah. Yang harus disingkirkan dari tubuh masyarakat Muslim. Maksud dia orang ni kita kena keluarkan. Dia macam satu kanser lah dalam badan kita, sehingga kita kena keluarkan. Sehingga sakitnya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Di samping itu, orang yang murtad berarti telah melakukan pelanggaran terhadap dan 5 prinsip agama. Yang paling penting ini menjaga agama, di mana semua agama samawi bersepakat untuk menjaga dan melindunginya. Prinsip itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. So dia dah kacau agama lah. So orang ni memang hukum ni kena bunuh. So boleh baca yang ni. Hukum murtad ni dia nak dalam poin-poin nak cerita kenapa kena bunuh lah. Okey, 3 tadi saya dah habis baca, sekitar 5 minit lagi. Saya ingat kita akan stop kat sini lah. Kalau ada soalan boleh tanya. Cuma saya bawa balik hadis balik, kita baca balik hadis yang kita sedang baca lah, supaya kita ingat lah apa yang sedang kita syarah ni. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ini sebagai penutup lah. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahawa tidak ada ilah selain Allah dan bahawa saya, yakni Rasulullah SAW adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab. Tak boleh bunuh orang dengan 3 sebab. Maknanya kerajaan boleh bunuh atas 3 sebab ni lah. Jatuhkan hukuman atas 3 sebab ni. Duda janda, orang yang telah pernah menikah, yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja dan meninggalkan agamanya dan berpisah daripada jamaah, yang ni murtad. Okey? Jangan kita stop kat sini. Kalau ada nak share ataupun soalan-soalan ataupun nak tambah sikit,
Kalau ada, saya pause kejap. Okey, kalau tak ada, kita insya-Allah sambung pada minggu depan lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah.